Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang ke channel Ayah Azmi. Saya Cikgu Ayah Azmi, Cikgu Sains anda. Video kali ini, Cikgu akan terangkan satu lagi tajuk berkaitan dengan topik sains, iaitu faktor yang mempengaruhi daya geseran. Okey, sebelum tu, objektif pembelajaran kita kali ini, Cikgu harap kamu dapat menentukan faktor yang mempengaruhi geseran, iaitu yang pertama sekali jisim objek dan yang kedua jenis permukaan objek. Kita akan lihat macam mana kedua-dua faktor ini mempengaruhi daya geseran. Right. Bagi siapa-siapa yang terlepas dengan video cikgu sebelum ini, boleh klik link di atas untuk terus akses kepada video-video tersebut. Selepas selesai saja kamu tonton video pembelajaran ini, kamu boleh terus jawab soalan uji minda yang cikgu sediakan pada link di description video di bawah. Tapi soalan itu ada passwordnya yang mana kamu perlu tonton video ini sampai habis. InsyaAllah kamu jumpa password tersebut. Jadi jangan buang masa, jom dengar penerangan cikgu berkenaan dengan tajuk faktor yang mempengaruhi daya geseran. Okey, kita tengok ya. Apakah faktor yang mempengaruhi daya geseran yang terhasil? Daya geseran dipengaruhi oleh faktor seperti jenis permukaan dan jisim objek. Okey, macam mana? Okey, jom sama-sama kita tengok eksperimen ini. Okey, kita tengok ya. Kita tengok yang pertama dulu, jenis permukaan. Bagaimanakah jenis permukaan mempengaruhi daya geseran? Troli yang manakah lebih mudah ditolak jika jisim troli adalah sama, jika dia sama berat lah. Okey, tengok contoh ni. Okey, kita ada dua situasi. Situasi pertama, situasi kedua yang mana ini adalah pelajar yang sama, dia menolak troli yang sama. Okey, troli yang sama yang mana permukaan sahaja yang berbeza. Okey, yang ini dia tolak troli A ni, dia tolak situasi pertama ni di atas lantai simen. Okey, yang kedua dia tolak pada permukaan rumput. Troli yang manakah lebih mudah ditolak jika jisim troli adalah sama? Okey, boleh jawab mana yang mudah? Sudah tentulah mudah ditolak di atas lantai yang bersimen berbanding di atas rumput. Okey, sebab apa? Sebab jenis permukaan lantai bersimen ini lebih licin. Bagi siapa yang belum subscribe channel cikgu ni, sila subscribe sekarang untuk terus dapatkan video-video terbaru daripada cikgu setiap minggu. Okey, licin. Okey, rumput ini kasar, lebih kasar. Okey, jadi bila di permukaan licin, geseran antara tayar dan juga lantai lebih rendah ataupun kurang. Okey, berbanding geseran antara permukaan roda dan juga rumput ini geserannya lebih tinggi. Okey, jadi jenis permukaan mempengaruhi daya geseran, yang mana permukaan licin menyebabkan geserannya lebih rendah, permukaan kasar geseran lebih tinggi. Jadi sukar untuk pelajar ini menolak di atas permukaan yang kasar. Nampak ya? Begitulah jenis permukaan mempengaruhi daya geseran. Seterusnya kita tengok pula bagaimanakah jisim objek mempengaruhi daya geseran. Okey, bagaimanakah jisim objek mempengaruhi daya geseran? Macam mana pula? Okey, mengapakah almari ini sukar digerakkan? Almari sebelah mudah saja ditolak. Okey, kita tengok ya. Ada almari ni, almari yang sama, almari yang sama. Yang ini mudah ditolak, yang ini sukar sedikit ditolak. Kenapa sukar? Walaupun kedua-dua ni almari yang sama. Okey, kenapa? Tak boleh jawab. Permukaan dah sama. Okey, permukaan sama. Kalau ikutkan permukaan sama, almari sama, mestilah sama mudah tolak kan? Tapi yang ni sukar. Sebab apa? Disebabkan jisim almari ini lebih
lebih tinggi berbanding jisim almari yang ini. Jisim almari yang pertama lebih tinggi ataupun lebih banyak daripada jisim yang kedua. Senang dari segi kata lain, yang ini lebih berat berbanding yang kedua. Ini lebih berat ataupun jisimnya lebih banyak. Okey, ni ringan sedikit. Itulah sebabnya kenapa almari ini lebih sukar untuk ditolak daripada jisimnya. Mungkin dalam almari ini ada berisi penuh dengan buku-buku ataupun peralatan barang-barang yang menyebabkan jisimnya lebih berat. Bila jisimnya lebih berat, geseran yang bertindak pada permukaan almari ini dan lantai menjadi lebih besar. Jadi geserannya lebih tinggi berbanding yang ini. Sebab itulah geseran lebih besar pada almari yang pertama ni. Jadi jisim objek ini lebih berat jisim objek ataupun lebih besar jisim objek, lebih besarlah daya geseran yang bertindak ke atas objek tersebut. Begitulah jisim objek bertindak pada daya geseran. Nampak ya? Jadi rumusan daripada penerangan tadi, kita ada dua faktor yang memenuhi daya geseran, iaitu jenis permukaan dan yang kedua adalah jisim objek. Mana eksperimen tadi kita guna lantai, simen dan juga rumput, yang mana lantai lebih licin berbanding rumput yang lebih kasar. Jadi macam mana dia mempengaruhinya? Semakin kasar permukaan, semakin besar daya geseran. Maaf, tidak ni ada daya geseran. Untuk jisim objek pula, okey, semakin besar jisim objek ataupun semakin berat, okey, ataupun semakin berat, semakin besar daya geseran. Yang mana yang ini sukar tadi kan? Yang almari pertama ni sukar berbanding almari yang kedua. Sebab apa? Yang ini lebih berat. Begitulah dua faktor ini yang memenuhi daya geseran, jenis permukaan dan juga jisim objek. Dapat kata luar bagi soalan uji minda kali ini adalah 4-3, 4-3, 4-3. Kita ulang, 4-3, 4-3, 4-3. Selamat jawab soalan. Okey, jadi cikgu harap kamu dapatlah menentukan faktor yang mempengaruhi geseran. Ada dua sahaja, iaitu yang pertama sekali jisim objek, yang kedua jenis permukaan. Okey, lebih berat jisim objek, lebih besar geseran. Lebih kasar jenis permukaan, lebih besar geseran. Dapat ya? Okey, jadi kita akan jumpa pada tajuk yang seterusnya, iaitu tajuk 6.2.3, memerihalkan kesan daya geseran. Kita akan lihat apakah kesan daya geseran pula. Boleh? Sekiranya kamu mendapati video ini memberi manfaat dan memahamkan kamu berkenaan tajuk ini, sila tekan butang like, share dan komen video ini untuk terus bagi semangat kepada cikgu bagi menghasilkan video-video yang terbaru setiap minggu. Bagi siapa yang belum subscribe channel cikgu ni, sila klik butang subscribe di bawah untuk terus dapatkan video-video terbaru daripada cikgu. Alright? Sehingga kita jumpa lagi pada tajuk yang seterusnya. Saya Cikgu Ayah Azmi, Cikgu Sains anda. Bye-bye.